Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okey, baik, kita akan sambung pengajian kita tentang kepribadian seorang Muslim menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi indahnya ya, saya kalau buka kitab ni sentiasa berdebar-debar ya. Sebab apa? Sebab akhlak kita sebenarnya memang Allah dah bincangkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Allah telah meletakkan bagaimana cara bentuk rupanya bagi kita hendak melaksanakannya di atas muka bumi ini ya. Sangat indah. Dan kita masih lagi membincangkan yang merupakan bab terakhir, iaitulah kepribadian seorang Muslim terhadap masyarakatnya. Dan tuan-puan, seolah-olah kalau kita bincangkan kitab ini ataupun bab yang terakhir ini, Allah sedang memberitahu kepada kita semua, khususnya kepada jemaah Masjid Al-Falah ni lah ya. Okay. Bagaimana cara dan bentuknya untuk membangunkan sesebuah masyarakat yang sangat baik. Ya. Macam mana muamalah yang seharusnya terjadi di dalamnya. Ya. Bagaimanakah konteks komunikasi hubungan yang sepatutnya kita bina dan kita bangunkan. Ya. Okey, kita telah sampai ke muka surat, kalau tak silap saya, lepas saya balik haji tu, waktu saya serak-serak basah gitu kan. Sekarang serak-serak kering. Itu serak basah, ini serak kering pula kan. Muka surat 201, betul ke? Ya, kita membincangkan iaitulah kalau yang lepas itu bagaimana sabar ya, kita mengawal marah dan sebagainya. Dan kali ini kita sampai ke tajuk sesama muslim, individu muslim di dalam masyarakat itu kita dilarang sama sekali untuk menyumpah, mencaci maki ataupun celupa ya. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan di sini adalah melaknat antara satu sama lain. Okey. Ke surat 201, bila seseorang Muslim itu sudah mengamalkan bagaimana hendak mengawal marah. Jadi apa dia punya tips untuk mengawal marah ini? Marah hanya kerana Allah. Ya, kemudian marah ini rupanya salah satu daripada fungsi kepada rohani kita. Kan? Kita ada satu nafsu, satu lagi ada marah. Yang syahwat ini rupa-rupanya dia menarik apa keperluan kita. Marah ini rupanya melindungi kita. Ya. Jadi kalau kita salah guna, dia tak jadi perisai. Marah itu bukan jadi perisai, malah dia menjadi tikam belakang gitu pula. Ya. Okey. Jadi marah hanya kerana Allah. So bila kita dah tahu bagaimana hendak mengendalikan marah, maka secara fitrahnya seluruh panca indera kita, termasuk kata-kata kita, lisan kita, pendengaran kita, dia terus blok. Dia tak mau bekerjasama lah dengan marah yang tidak dikawal tu tadi. Ya. Jadi kalau marah yang tidak dikawal, mulut tu ringan aja. Kan? Dia nak cakap benda-benda yang ish-ish yang macam tu kan. Kat Kartini ada. Allah Akbar, Sinar. Lama tak jumpa. Okey ya. Baik, jadi ini yang berkaitan dengan kata-kata mulut celupa. Jadi mulut celupa tu datang daripada rupanya hati yang marah, hati yang dendam, hati yang geram dan sebagainya. Jadi yang menjadikan dia begitu ialah kerana dia telah dapat melaksanakan akhlak mulia menurut petunjuk Islam yang telah melarangnya dari menyumpah, melaknat dan mengucapkan kata-kata kutuk. Tuan-puan, apa maksud melaknat ni? Laknat. Biasanya kita sebut laknat. Kadang-kadang kita dengar perkataan kalau dalam mahkamah syariah tu dia kata li'an. Ya? Li'an ini untuk suami dan isteri. Jadi perkataan laknat ini daripada sudut bahasa bermaksud al-ab'ad wa tardu minal khair. Maksud al-ab'ad, ba'id, jauh, menjauhkan. Wa tardu tu maksudnya melontar. Ya, minal khair, daripada kebaikan. Jadi kalau ada laknat termasuk li'an itu tadi, dia seolah-olah menyumpah. Jadi menolak kebaikan untuk sampai pada kita. Okey, dan daripada istilah yang ini yang sangat menakutkan, apa maksud istilah? Laknat adalah al-ba'du an rahmatillahi ta'ala wal iyazbillah. Jadi dari sudut istilahnya sampai bila kita laknat itu menjauhkan daripada kasih sayang Allah. Ya. Okey, jadi sebab tu kena ajarlah kadang-kadang ni anak-anak kita, cucu-cucu kita kan, cakap selamba je, bab satu kau, dia katakan. Tahu tak bab satu ni kak? Saja je sebut bab satu tu kan. Bab satu roman ya. Dan saja je balik-balik tu kalau kita tanyakan dengan dia. Bang, abang cakap apa tu bang? Tak ada. Macam tu kan. Tu. Abang tahu tak bab satu tu apa? Entah dia katakan. Tak tahu pun. Kalau bawa kereta depan tu satu lori lah bab satu, bab satu, bab satu. Cuba tanya dia. Depan tu apa tu bang?
Lembu ke? Dia kata kan. Bukan anak lembu, dia kata kan. Tak tahu, tak kenalnya dia. Tak kenal. Ini pernah adik saya, masa dulu saya remaja dulu kan. Adik saya balik-balik cakap bab satu, bab satu. Kita pun ajarlah dia, janganlah cakap benda-benda macam ini, tukarlah dengan benda yang baik kan. Jadi satu masa tu memang lalu ikut lori yang bab satu tu depan kan. Kita pun tunjuk dia. Adik, tu depan tu apa tu, Dik? Anak lembu ke? Dia kata. Cakap je tapi tak, memang dia tidak tahu. Sebab apa? Sebab dia dapat serap itu daripada surrounding dia. Jadi kita lah yang berada di rumah yang jadi mak dia, jadi kakak dia, jadi apa kata tu, nenek dia, atuk dia yang mendengar ni, ayah ke abang ke yang mendengar, membetulkan laras bahasa mereka ya, supaya membiasakan dengan perkataan-perkataan yang baik ya, bukan perkataan-perkataan yang kotor. Dan Abu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala'nul mu'minin kaqatlihi. Melaknat orang muslim itu berdosa sebagaimana membunuhnya itu kufur. Ya. Jadi laknat dengan membunuh itu macam lebih kurang saja. Ya, kita mengharapkan dia itu jauh daripada rahmat Allah. Bukan ke membunuh namanya tu kan. Ya. Dalam hati kita senang aja nak melaknat orang, kata memang nanti kalau petir itu datang matikan dia je lah ya Allah. Macam tu kan, dalam hati kita kan muka senyum je, lantak kau kata. Jadi melaknat tu sama dengan membunuhnya. Tapi itu membunuh secara rohani, membunuh secara senyap ya. Jadi bersabarlah kita dengan bisikan-bisikan yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla la yuhibbul fuhsya walat tafahush ya. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bercakap kotor dan lucah ya. Kita boleh je cakap kotor dan lucah, tapi sebab kita sayang Allah, kita tak mau keluarkan benda-benda tu. Kita jaga lisan kita ini hanyalah dipinjamkan oleh Allah kan. Jadi kalau kita menghargai, kita ucap terima kasih, nak cakap benda tu, ya Allah, Allah tak suka ni, pemilik ni tak suka. Lidah tu pun tak suka, tapi maklum tak bertulang. Lidah tak bertulang, jadi ikut aja lah Tuhan yang sedang mengawal dia kan. Jadi Allah tidak suka bila kita melontarkan kata-kata lucah, kata-kata kotor. Sekarang ni generasi-generasi lah kan. Saya tak kata sekarang, dulu-dulu pun sama je. Masa muda-muda tu kan, dengar macam-macam. Dia punya perkataan, bunyi dia apa kita nak sebut pun tak lalu dah kan. Jadi itu macam seolah-olah sinonim. Bila dia terkejut aja cakap benda macam tu. Kalau dia seronok sangat pun cakap benda macam tu kan. Panggilan-panggilan dia pun macam tu lah. Daripada satu generasi ke generasi dia berubah-ubah. Kalau sekarang ni doh dia kata kan. Doh. Kita ingatkan doh donat kan. Ke nak buat doh tu yang menguli tu kan. Doh tu. Rupanya dia singkatan daripada bodoh. Tu kan, itu kita yang tak faham. Betul. Apa cakap doh ni kan. Saya tak cakap orang, anak-anak saya pun sama. Balik-balik itu dia nak menunjukkan betapa akrabnya dia. Bukan macam ni lah doh dia kata. Lepas tu saya pun cakap anak saya, doh tu kat dapur Umi je. Kata, doh tu dekat dapur Umi je. Alah Umi ni trend lah, trend. Apa padahal kita alhamdulillah dah tahu dah, hari tu pergi ke ceramah, ada ustaz tu cerita doh tu adalah singkatan daripada bodoh. Dia kata suku kata yang terakhir doh, D-O-H. Dia kata barulah kita ini pencelik, yang bodoh tu tadi jadi celik. Rupanya doh. Ya anak kita sebut tu macam tu, ya Allah, kenapa cakap macam tu? Trend lah Umi, dia kata. So saya kata can you please not to follow the trend, or you are the one who to create the positive trend. Contohkah dah tak akrab dah pula. Dia tipu dah, tak akrab dah. Tak kita ingatkan. Jadi perlu ada mungkin ketegasan dan sebagainya. Alhamdulillah lepas tu memang tak adalah dah doh tu tak ada. Jadi kita kena bertegas walaupun memang ia mesra, tetapi kaedahnya itu tidak kena. Dia seolah-olah membiasakan benda yang tidak baik kan pada diri anak-anak kita ini. Samalah begitu, dia orang bergurau ke apa ke, daripada generasi memang bertukar-tukar, kita kena perbetulkan sikap dan juga kata-kata perkataan anak-anak kita ni. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, bukan setakat satu,
Kemudian Rasulullah menyatakan innallaha la yubghidul fahishal badhi'a. Saya bacakan dia punya matan dalam bahasa Arabnya. Sesungguhnya Allah marah kepada orang yang suka bercakap kotor dan kata-kata kesat. Ya. Ada kajian dia menunjukkan dia buat kajian, dia memberitahu bahawa orang-orang yang bijak-bijak, yang pandai-pandai ini dia suka cakap benda-benda macam tu. Katanya lah kan. Jadi pada saya itu pandai tapi mungkin tidak bijak lah. Kan? Jadi orang yang bijak itu kan orang yang pandai mengawal diri sendiri. Bukan yang pandai dibanjiri oleh banyak ilham dan idea. Ya, lepas tu cepat sangat melontarkan kata-kata tanpa ditapis. Malam tadi saya ada program di UUM. Baru balik daripada Kedah ni Kak. Saya nak bagi tahu Kak, saya baru balik Kedah. Kalau salam saya, peluk saya tu dia bau enjin kapal terbang Kak ya. Okey, jadi anak kita ni dia tanya, dia kata cerita pula tajuk bernilainya seorang wanita. Bernilainya seorang wanita, pengerusinya lelaki. Jadi dia punya tajuk, cakap Ustazah, tajuk kita hari ini adalah bernilaikah aku seorang wanita. Saya pun pandang dia atas bawah. Dia cakap tu lelaki kan. Lalu baru dia perasan. Maksudnya mereka Ustazah. Dia kata. Salah satu soalan dia adalah berkaitan dengan poligami lah. Bagus anak-anak ni, saya suka biar dia orang melontarkan pertanyaan dan sebagainya kan. Dan dia menyatakan bahawa dia kata Ustazah, mana kita nak nampak kesamarataan. Sebab orang sekarang ini sedang memperjuangkan kesamarataan antara lelaki dan juga perempuan. Jadi macam tidak setuju perempuan ni, macam seolah-olah to certain extent ada limit dia, ada limitation dia. Macam nak jadi imam pun tak boleh, harta pusaka pun dapat separuh kan. Kemudian nak jadi saksi pun macam tak boleh dan sebagainya lah dia cakap, so on so forth. Jadi kemudiannya dah habis bercakap tu, saya kata Islam sebenarnya bukan memperjuangkan sama rata. Tapi lebih baik daripada itu, Islam memperjuangkan keadilan. Betul Kak? Keadilan. Adil dengan sama rata dia berbeza. Keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Manakala sama rata itu dia macam fair and square. Potong-potong sama rata. Saya pun minta dia bayangkan. Kebetulan dia punya pengerusi perempuan rendah. Tiba-tiba yang membaca doanya itu melangit. Sampai berapa inci je daripada dia punya bumbung dewan tu kan. So saya kata, cuba tengok mikrofon tadi yang digunakan oleh adik pengerusi. Bila adik pengerusi tu cakap, dia pergi rendahkan mikrofon tu. Tapi bila saudara ikhwan kita ni yang tinggi tu datang untuk baca doa, dia pergi tinggikan dah pula mikrofon tu. Jadi keadaan mikrofon yang boleh ditinggikan dan direndahkan itu namanya adil. Cuba bayangkan kalau sama rata. Tak boleh tengah, tak boleh ditinggikan, tak boleh direndahkan. Macam tu je lah dia sama rata. Jadi kan ikhwan ni kena sama ratakan juga dengan yang si rendah ni. Yang si rendah ni kena sama ratakan juga dengan ikhwan. Atau lah, which is akan timbul zalim. Akan timbul kezaliman. Kita jadi terzalim sebab kita tidak boleh dengar suara. Atau saya bagi satu lagi imajinasi pada anak-anak muda kita ini yang memang darah orang kata darah remaja, masih aktif lagi. Cuba bayangkan, biasa tak tengok dalam internet gambar-gambar budak-budak. Ni kan internet je rujukan dia kan. Jadi tengok gambar tingkap begitu. Lepas tu seorang yang agak tinggi, dia hanya memerlukan satu kotak saja, satu tangga sahaja untuk mengintai ataupun melihat daripada celah tingkap tersebut. Ada orang yang pendek, dia perlukan 3 kotak. Ada orang yang agak sederhana, mungkin dia perlukan 2 kotak. Jadi yang 1 kotak, 3 kotak dan 2 kotak itu bukan sama rata. Tapi itulah dia keadilan. So sama juga lelaki dan perempuan, kita dilahirkan dan dicipta bukan untuk bersaing, tapi kita saling melengkapi. Masya Allah, anak tu menulis saja. Jadi dia jiwa-jiwa yang agak orang kata jiwa muda, jiwa yang masih fresh lagi, yang aktif ya, dia menyalin aja. Dan ada satu lagi yang saya dapat respon balas kita sebagai ibu bapa dan sebagai mungkin generasi yang lebih matang yang diperlukan oleh anak-anak ini. Anak-anak kita sebenarnya sangat-sangat goyah dan memerlukan sokongan dari sudut akidah perempuan, tuan-tuan yang dikasihi ya.
Dia sangat-sangat memerlukan akidah. Kerana ada satu kes di mana dia kata macam mana nak buat dengan sahabat saya ini. Dia kata yang terlalu berani menyuarakan bahawa macam Nabi Ibrahim ini ada, dia macam satu benda lah yang dia tak ni kan. Kemudian Allah itu daripada sudut logiknya begini-begini kan. Jadi diterangkan daripada sudut sains dan sebagainya. Jadi baru saya tersedar dengan soalan-soalan ini bahawa mungkin kita banyak membincangkan tentang bab fiqah, tentang hukum hakam. Ya. Mungkin kita banyak membincangkan tentang semangat ke, mungkin macam saya hari ini akhlak, tentang kepribadian. Tanpa sebenarnya kita fikir atau kita harus menghidupkan satu perbincangan akidah. Ataupun dengan kata lain soal jawab. Ya. Anak-anak ini supaya mereka, anak-anak kita boleh melontarkan apa saja soalan yang dirasa dia ragulah dengan agama kita. Okey, contohnya dia kata, kalau dulu kan anak kita kecil-kecil, Umi, mana rumah Allah? Kita tunjuk masjid. Oh, nampak van jenazah tu kan? Oh, itu kereta Allah lah. Dia dah kata gitu kan. Mana bilik Allah kan? Jadi dia tanya begitu seolah-olah macam manusia juga. So dan perasan tak anak kita bukan seorang yang tanya. Kalau saya tu daripada 6 orang anak saya, yang bertanya pada saya 3 orang, separuh. Separuh tanya waktu dia kecil, umur 7 tahun, umur 5 tahun, ada yang umur 8 tahun, dia bertanya, ada yang umur 6 tahun. Ya. Okay, waktu itu, umur usia-usia tu lah dia tanya. Jadi pertanyaan inilah yang kita kena sambut dan sahut. Ya. Jadi kita kena bincangkan, kita bagi dia rasa bahawa Allah ini maha hebat. Ya. Jadi kita bagi tahu bila kita sebut rumah Allah, bukan tempat tinggal Allah. Allah suka tempat-tempat itu. Kan? Allah kat mana? Allah dekat dalam hati kita. Kita tak boleh tengok sebab kalau kita tengok dia, macam awak tengok Umi lah. Kan? Jadi mungkin sampai dia dia besar tu barulah dia boleh faham sikit. So saya teringat anak saya tergelak tadi anak saya bila ada masa saya tak boleh nak jawab, saya kata I'll explain to you whenever you grow up. Saya kata gitu. Jadi ada satu masa tu dia tanyalah benda mudah aja tapi saya delay, saya tak terus jawab. Okay, I'll understand when I grow up. Dia sendiri buat kesimpulan. Okay lah, dia faham lah nanti kan bila dah besar kan. Sebab tengok mak dia macam tak layan je kan. Jadi tuan-puan, kita kena buka pintu persoalan supaya anak ini bertanya. Now, masalahnya kita ni boleh jawab ke tak boleh jawab? Takut kita pula yang menyesatkan dia nanti kan. Paling kurang at least kita mendengar. Jadi kita tengok apa yang sebenarnya yang sedang bermain di dalam pemikiran dia kan. Jadi contohnya lah, masa zaman saya anak tu sampai menangis. Dia kata, kalau Allah itu berada di mana-mana, kenapa kita mesti sembahyang menghadap Kaabah? Tak puas hati dia. Cerita tu berdiri sampai menggigil-gigil. Pada saya soalan tu okey. Tapi dengan menggigilnya dia itu menandakan bahawa betapa lama dia terpendam dalam jiwa dia tu. Dia nak luahkan takut orang kata kau ni nanti sesat tanya. Kan dia orang suka tanya macam tu. Jangan banyak tanya, sesat masuk neraka dia kata kan. Tak tanya-tanya macam ni syirik tau dia kata kan. Soalan tu dia dah hukumkan dah kan. Padahal bukalah ruang seluas-luasnya untuk mereka bertanya. Jadi ada bila masa saya buka soalan, ada salah seorang pelajar kita daripada reveal knowledge daripada pengajian Islam. Dia pun tanya, Madam, dulu kan Madam kan, sekarang je Ustazah. Madam, dia kata, saya nak tanya Madam, kita ni kan kalau sembahyang tu kan, kenapa mesti 2 rakaat, 4 rakaat tu? Kenapa? Apa kelebihan dia? Apa dia punya ni? Tu susah juga nak jawab kan. Belum sempat saya berfikir nak cari jawapannya tu, dia bagi saya soalan yang lain. Ini anak-anak remaja kita. Apa soalan dia? Dan lepas tu kenapa kita dalam rakaat pertama, rakaat kedua je boleh jaharkan dia punya bacaan? Kalau dalam waktu subuh, maghrib, isyak tu kan. Ya Allah, memang betul tuan-puan. Saya sampai sekarang saya tak tahu menjawab. Kan ada jawapan dia dah. Saya pun tak tahu jawab. Tapi Alhamdulillah waktu itu yang hadir dalam kepala pemikiran saya kata, itulah untungnya orang Islam. Untungnya orang Islam, kita punya ibadah, Allah yang prescribe for us. Allah yang tentukan untuk kita. Nak sembahyang subuh ni, berapa rakaat dia?
Zohor ni, berapa rakaat dia? Bukan kita punya cita rasa. Ini cita rasa Allah. It shows that bila kita melakukan perhambaan kita, kita sebenarnya sedang dibimbing bawah naungan wahyu ilahi. Jadi kita buat as he wish, not as according to our wish. Oh, Alhamdulillah dia pun angguk je, maksudnya dia bolehlah terima. Kan. Walaupun kita tak tahu, mungkin much later kita tahu nanti kenapa 2 rakaat itu jahar, kemudian 2 rakaat berikutnya tidak. Dia mungkin berkaitan dengan di mana kalau dalam berjemaah itu dia ada hak pemimpin, dia ada hak follower kan, hak leaders pun ada, hak followers pun ada. Jadi leaders dia ada satu masa dia akan memberi arahan, ada satu masa dia memberi kebebasan pula kepada yang pengikut itu untuk menentukan hala tuju dia atau penghayatan dia dan sebagainya. Subhanallah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi tuan-puan, kita kembali di mana bahawa kita ini sesama kita tidak mudah, apa kata tu, melaknat, tidak mudah mencaci dan juga tidak mudah menyakiti orang lain. Dalam sebuah hadis lain di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapan laknat, sumpah atau kata-kata keji dan kotor. Jadi kalau kita beriman, tahanlah lisan kita. Kita kawallah lidah kita. Kita construct-lah atau bina-lah ayat, laraskan bahasa kita agar bahasa kita itu tidak kotor, tidak kesat dan sebagainya. Saya puan-puan banyak suka membaca artikel atau makalah buku-buku berkaitan dengan parenting. Rupa-rupanya bila kita jadi ibu bapa bila kita menjerit dekat anak-anak kita, jerit-jeritan yang diikuti dengan kata-kata kesat. Contohnya, lembab lah kau. Macam tu kan, dia bab tu dia call lah contohnya. Dengan perasaan begitu, dia punya otak saraf dia, neuron dalam otak dia akan putus beberapa saraf. Jadi dia putusnya itu dia dengan sentakan dengan berapa ratus neuron putus. Jadi dia macam tersentak. Jadi boleh begitu. Patutlah bila kita jumpa kajian-kajian manusia ni, kita akan jumpa balik wahyu Allah. Patutlah kita tak boleh cakap benda-benda yang tak senonoh ni kan. Lagi satu benda-benda yang tak senonoh ni, benda-benda ni dia apa? Doa. Kan doa daripada ibu, doa daripada ayah. Kalau dah terjadi tu macam kita nak buat? Minta maaf lah dengan anak. Cakaplah terus terang dengan anak kita, minta maaf lah. Mak dulu mungkin kekurangan ilmu. Mak minta maaf sangat. Mak terlepas cakap. Kadang-kadang mak cakap ikut suka hati je. Mak ni pun memang kurang keimanan. Didoakanlah mak supaya mak terus tetap istiqamah di pendirian dan hati kita. So tidak salah kita mengucapkan kemaafan daripada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita pun sambung balik saraf-saraf dia kan. Okey. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, tuan-puan, saya melihat bahawa antara masalah terbesar hubungan antara ibu bapa dan anak-anak adalah komunikasi. Komunikasi. Kita dengan anak-anak mudah melenting. Tapi dengan orang lain tu, ting 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 aja, ting ting tang ting ting. Macam tu je lah kan dengan orang lain. Anak sana mudah melenting. Cakap mak, kau nantilah. Macam tu kan. Sibuk lah, nantilah kan. Kalau dengan orang lain tu melayan aja. Anak orang pun melayan aja kan. Tapi kalau anak sendiri tu kita mudah macam kurang sabar. Jadi sedangkan yang memerlukan perhatian kita itu adalah anak-anak kita. Dan kita kau cakap dengan anak kita keras, cakap dengan orang volume dia sangat cantik. Dengan anak kita volume 25, 30 gitu kan. Kalau dengan orang lain itu bawa sambal belacan sedapnya. Volume dia tu kan. Kalau dengan anak sendiri, asyik sambal belacan, asyik sambal belacan kan. Kejut-kejut budak ni Okey. Jadi mungkin di situ kita kena latih kembali sebab anak itu membesar juga dengan mendengar dan melihat apa yang kita kata. Baru semalam saya tengok Instagram. Saya suka juga dengan media-media sosial ni tuan-puan. 5 ekor anak kucing dia telah diletakkan dalam sangkar ataupun tempat
Tempat tinggal apa? Kandang, nak panggil apa? Sangkar lah ya? Ha. Sangkar kucing itu diletakkan bersama dengan arnab, anak-anak kucing. Ya. Apa jadi kat anak-anak kucing tu? Cik, ada yang makan dia. Cik. Apa lagi ramalan dia kak? Dia menyusul. Lagi apa kak? Okay. Dia melompat seperti arnab. Yang saya tak nampak yang tu lah, mungkinlah dia menyusukan ke apa ke tu, saya tak nampak yang tu, tapi dalam tempoh 1 minit, sebab IG mana boleh lama-lama kan dia punya video tu, kucing itu 5 ekor ini bila dia jalan dia betul-betul melompat macam arnab. Kata ya Allah, comelnya kau boleh jalan lah, kita kata kan, sebab kita pun tahu kucing kan, kita pun nampak kau boleh jalan kau lebih cantik lagi, catwalk, manusia pun ikut cari jalan dia kan, dia boleh tak mau berjalan, dia pergi ikut. Arnab. Sebab apa? Dia belajar daripada apa yang dia melihat. Lebih. Ya, walaupun mungkin bukan niat dia sahaja aku belajar ikut rabbit ini kan. Dia tak ada niat begitu. Tapi secara tidak langsung dia akan cepat absorb. Dia menerima, mengambil, dia menyerap maklumat yang dia nampak. Begitu juga kalau kata-kata yang tak baik ini. Dia cepat serap, kekal kata-kata yang tak baik dalam pemikiran. So the other part yang sangat bahaya juga kata-kata yang tidak baik ini pada anak-anak adalah, contohnya ini adalah anak kita ya. So kalaulah setiap masa, let's say kita bagi tahu dekat dia, pagi-pagi dia terkedek-kedek, kita cakap dengan dia, abang penat tau mak, abang ni hari-hari terkedek-kedek. Dia akan masuk dalam kepala otak dia, aku terkedek-kedek. Okay. Lepas tu kan bila dia dalam kereta tidur pula. Abang ni kalau masuk dalam kereta tidur. Apa dia faham? Aku kaki tidur dalam kereta tidur. Dia ambil tu. Lepas tu bila dah turun tu, abang tengok kan lambat ni pergi sekolah. Tak malu ke bang? Aku lambat pergi sekolah. Macam tu. Jadi bila kita sebut semua benda itu, dia jadi sticker. So this is according to psychologist point of view dan juga research. Diorang found out ya. Jadi bila kita selalu bercakap benda-benda yang tidak baik itu, dia akan tampal. Jadi bila dia tampal, lama-lama itulah dia. Macam tu. Jadi bila itulah dia, maka dia akan jadi insan yang lemah. Generasi yang lemah. Generasi yang lemah yang Allah pun sebut di dalam Al-Quran. وَلْيَخْشَى لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Takut kalau kita tinggalkan belakang kita zuriat yang lemah. Khafu alaihim. Kamu takut dengan keadaan dia. Memang bila dia dah lemah, dia akan membebankan kita juga. Dia bebankan kita juga, tuan-puan. Jadi saya ada satu masa tu kan saya cerita dengan tuan-puan, ada satu masa tu kakak ni nak pergi haji ni, datang lambat. Dia lambat tu mak dia, bapak dia dah sampai dulu. Dan mak dia kata, apalah tu, memang suami dia memang macam tu Ustazah. Anak saya tu tak macam tu, tapi suami dia tu menantu saya kata. Makcik cuba duduk makcik. Dia kata, sebab dia berdiri kata, makcik duduk makcik. Alah Ustazah, ini berapa minit lagi pagar nak tutup dah. Duduk je makcik, duduk. Lepas tu makcik doa je, doa yang baik makcik kan ibu, doa ibu. Dia sampai pada Allah tak ada hijab. Ibu doakan yang baik-baik aja makcik. Dah doa dah Ustazah. Jadi saya pun kata dengan dia, jawab tu. Saya kata, makcik, kalau kita mengeluh-ngeluh macam ni, takut nanti ada apa-apa terjadi pada dia, dia akan menambah beban. Ya. Kalau kita rasa macam tak setuju dengan dia, geram dengan dia, kita menyumpah seranah dia, tuan-puan, percayalah, dia akan kembali menjadi beban pada kita. Allah pulangkan dalam bentuk sebegitu rupa. Ya, na'udzubillah. Baik, jadi semua sifat-sifat tersebut tidak sesuai dengan Muslim, yang mana ajaran-ajaran Islam telah meresap ke dalam jiwanya. Dia menjauhi hal-hal tersebut dan jurangnya bertambah bila dia semakin memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sayang pada Allah dan Rasulnya, dia mampu mengubah dirinya dengan sikit-sikit mengubah dan menukar kata-kata yang tidak baik kepada kata-kata yang indah. Ya. Baik, Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan bahasa kesat, menyumpah, apatah lagi melaknat. Jika baginda hendak marah seseorang, baginda berkata, apa kenalah dengan dia ni? Semoga dahinya dilumuri debu. Ya, jadi bila saya tengok,
semoga dahinya dilumuri debu. Cuba tengok yang bawah itu, semoga dia sujud. Maksudnya doa lah tu. Doa yang baik, ya Allah, jadikanlah dia ahlus sujud. Orang yang sentiasa suka sujud kepada Allah. Ya, jadi bila orang suka sujud ini, dia akan sentiasa merendahkan diri, lebih hampir pada Allah. Dan bila orang yang hampir pada Allah, dia punya peribadi juga akan berubah. Ya. Bahkan baginda juga tidak mahu melaknat orang-orang kafir yang enggan menerima risalahnya. Baginda tidak pernah mengucapkan perkataan yang mengugut mereka. Ya, memang kita tak pernah dengar dalam sirah pun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengugut mereka, memberi ingat ada, yang memberi ingatan ada, yang memujuk ada. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, dikatakan ada orang datang, dia menyatakan kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Ya Rasulullah, berdoalah kepada orang-orang kafir itu agar dilaknat. Ya. Bila disebut perkataan ud'u 'alal musyrikin, maksudnya ala itu macam suatu laknat. Ya. Baginda berkata, sesungguhnya qala inni lam ab'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, tetapi aku ini diutus sebagai pemberi rahmat. Ya, jadi kita pula bukan nabi, kita kena ikut nabi. Jadi kalaulah nabi itu diutuskan untuk pemberi rahmat, maka kita panjangkan rahmat Allah dan rahmat Rasulullah kepada seluruh umat. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seorang lelaki telah minum arak, maka dia dibawa berjumpa Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya dijalankan hukuman sebatan. Jadi sebatan zaman Nabi ada dia guna pohon tamar, bukan pohon, pelepah tamar, ada yang guna kasut, ada yang guna tangan. Ya, jadi waktu itu pada zaman Nabi. Maka sebahagian dari kami pun menyebatnya dengan tangan dan sandal atau jubah kami. Bila orang itu telah pergi, ada setengah daripada kami berkata, semoga Allah malukan engkau. Jadi dah kena pukul, lepas tu kena caci, kena hamun pula. Ya, jadi apa jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam yang tercinta? Baginda berkata, jangan berkata begitu. Janganlah membantu syaitan. Jadi syaitan je yang kerja melaknat kan. Syaitan aja yang perasan dia bagus kan. Kemudian semua orang hina lah. Kita ni pun hina juga kan. Dia ni datang daripada tanah dia kata kan. Jadi yang mencaci, yang menghina ya, adalah kerja syaitan. Jadi Nabi menghalang kita daripada melakukan begitu. Begitulah kasih sayang, belas ihsan kemanusiaan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam termasuk kepada orang-orang yang telah melanggar hukum Allah. Jadi dengan mereka pun kita jangan laknat. Jadi sekurang-kurangnya mereka telah Allah berikan kesempatan untuk mendapat hukuman di atas muka bumi ini. Kemungkinan besar di akhirat dia ringan sudah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan yang cemerlang dalam menghapuskan akar kejahatan, kebencian dan permusuhan dalam hati manusia. Ketika baginda menjelaskan kepada kaum muslimin tentang nasib orang yang suka menyakiti orang lain, dia akan dapati bahawa semua umpatan, kata nista dan serangan melalui lidahnya itu akan menghapuskan semua amal kebajikan yang telah dilakukannya sepanjang hidup. Wa'iyyazubillah. Dan dia sama sekali akan rugi, tidak mendapat perlindungan dari api neraka pada hari kiamat kelak. Wa'iyyazubillah.